Yang berhormat, di dalam Dewan kita akan mula balik perbahasan. Sebelum itu ingin saya maklumkan perbahasan dipotong ke 10 minit kerana kekangan waktu. Dan dengan itu saya mempersilakan Yang Berhormat Bukit Gantau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tan Sri Yang Dipertua, Tuan Yang Dipertua, Bukit Gantang merapat menjunjung kasih atas titah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong dan ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas ketegasan Baginda untuk tidak mahu melayan sebarang usaha mengganggu gugat Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani. Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong juga bertitah agar semua ahli parlimen menyumbangkan buah fikiran yang membolehkan kerajaan memberikan fokus kepada pembangunan negara dan 33 juta rakyat Malaysia, terutama dalam konteks menangani kos sara hidup. Tuan Yang Dipertua, keperluan beras rakyat Malaysia dianggarkan sebanyak 3 juta metrik tan setahun, di mana sebanyak 40% atau 1.2 juta metrik tan beras perlu diimport untuk menampung bekalan beras tempatan yang tidak mencukupi. Bercakap tentang isu beras, sesi Dewan Rakyat kali ini begitu hangat membahas tentang isu harga beras yang memberi kesan kepada kos sara hidup rakyat. Ramai ahli-ahli parlimen yang bangun membicarakan keresahan rakyat berkenaan isu beras, termasuk Larut, Pagur, Arau, Beluran Kapar, dan ramai lagi juga termasuk menyentuh peranan Bukit Gantang. Keprihatinan yang sama turut ditunjukkan oleh Yang Berhormat Tambun semasa hadir di program jualan termurah Madani di Tambun dan di Pematang Pauh. Saya yang mengiringi Yang Berhormat Tambun melihat sendiri betapa terharunya beliau melihat rakyat berpusu-pusu dan berebut-rebut membeli beras dengan harga RM30 sekampit. Lantas Yang Berhormat Tambun terus mengerahkan saya sebagai Ketua Task Force Pemantauan Kluster Makanan Nakol untuk mencari punca kehilangan beras putih tempatan dari pasaran ini. Isu utama krisis harga beras ini adalah kerana beras putih tempatan tiada di pasaran. Beras putih tempatan dan beras putih import adalah jenis yang sama dan sukar dibezakan. Beras putih tempatan dikawal pada harga RM26 sekampit, manakala harga beras putih import tidak dikawal. Apabila berlaku kenaikan harga beras dunia, maka Bernas telah mengumumkan pada 1 September 2023 harga baru beras import dengan harga jualan borong RM3,200. Susulan kenaikan itu, beras putih import dijual di pasaran tempatan kepada pengguna lebih daripada RM40 sekampit. Manakala beras putih tempatan kekal hanya boleh dijual pada harga RM26 sekampit, berlakunya dua struktur harga. Oleh kerana terdapat peluang untuk mengaut keuntungan yang lebih, maka pemain industri iaitu kartel telah mengampit beras putih tempatan sebagai beras putih import dan menjualnya pada beras putih import. Keadaan ini menyebabkan pengilang atau kartel membeli padi dengan harga yang tinggi daripada pesawah dengan harapan boleh menjual dengan harga yang lebih tinggi juga sebagai beras import. Ekosistem yang berlaku ini menyebabkan pembelian harga padi dan harga beras tidak stabil. Siapa yang melakukan ini? Bahagian kawal selia padi seolah-olah membenarkan perkara ini berlaku dengan tidak mengambil tindakan tegas ke atas pelanggaran peraturan ini. Di pihak rakyat, resah, gelisah, marah kerana harga beras meningkat secara berterusan dan dimanipulasi oleh pemain industri. Saya ingin memberi peringatan kepada 5 pengilang besar yang mengawal 80% pasaran padi dan beras tempatan supaya jangan jadikan ketamakan untuk mengaut keuntungan berlebihan hingga rakyat dan kerajaan terjebak menjadi mangsa krisis. Saya juga mengharapkan bahagian kawal selia padi beras melaksanakan amanah dengan bersungguh-sungguh serta memberikan maklumat yang betul dan tepat
kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri-Menteri supaya membolehkan mereka membuat keputusan yang segera dan tepat untuk kepentingan rakyat. Akibat daripada manipulasi kartel ini, rakyat ditipu kerana terpaksa membayar harga tambahan lebih dari sepatutnya, sekurang-kurangnya RM14 sekampit. Dalam tempoh 6 bulan, iaitu sejak September 2023, sekiranya sebanyak 720,000 tan metrik, 80% daripada beras putih tempatan telah dijual secara manipulasi dengan harga beras putih import. Ini bermakna sebanyak 1.008 bilion telah dirompak daripada poket rakyat. Pada setiap satu hari kerajaan menangguhkan keputusan untuk menetapkan harga shilling beras putih, bermakna sebanyak 7 juta duit rakyat telah dirompak. Siapa yang akan bertanggungjawab di atas kesengsaraan rakyat ini? Walaupun bahagian kawal sedia padi dan beras negara, KPKM telah mengeluarkan kenyataan pada 7 September 2023 bahawa tidak berlaku penukaran kampit. Ops jamin, tetapi kenapa beras putih tempatan masih tidak ada di pasaran? Seperti mana rungutan peruncit, pengguna dan ahli-ahli yang berhormat di dalam Dewan ini. Tuan Yang di-Pertua, bagi saya keadaan ini boleh menjadi berleluasa sekiranya tiada tindakan penguatkuasaan yang serius dan berkesan daripada semua pihak. Pada bulan Oktober 2023, Kementerian Pertanian dan Kejayaan Makanan telah menyelaraskan Task Force Khas OP Bersatu Beras Putih Tempatan OP BPT dan bersetuju menurunkan kuasa di bawah Akta 522 kepada agensi-agensi penguasaan bagi menjalankan pemeriksaan. Namun, setelah 5 bulan OP BPT dijalankan, kami ahli Parlimen masih membangkitkan isu ketiadaan beras putih tempatan di Dewan ini. Pada pagi ini saya telah merakamkan laporan di 30 lokasi pasaraya di seluruh negara di Semenanjung berhubungan ketiadaan beras putih tempatan. Pagi ini masih tak ada lagi. Oleh itu, OPS BBT sila bentangkan dalam Dewan yang mulia ini sejauh manakah keberkesanan penguasaan yang telah dilakukan, apakah langkah-langkah penambahbaikan yang diambil, berapa kalikah penguatkuasaan bersepadu telah dilakukan. Oleh kerana penguatkuasaan yang tidak menampakkan kejayaan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan serius menegaskan bahawa kawalan kepada harga barang mesti diperketatkan melalui Task Force Pemantauan Kluster Makanan Nakol. Tidak benarlah tuduhan yang mengatakan bahawa Yang Amat Berhormat Tambun tidak ambil peduli tentang peningkatan kos sara hidup dan kenaikan harga barang makanan. Malahan Yang Amat Berhormat Tambun mengambil tindakan luar biasa dengan menubuhkan Task Force yang khusus untuk memantau kenaikan harga makanan. Oleh itu, demi menyampaikan keresahan rakyat yang terbeban dengan ketiadaan beras putih tempatan di pasaran, saya yang telah dipilih oleh Yang Berhormat Tambun selaku Ketua Task Force Pemantauan Kluster Makanan Nakol telah membuat satu pendekatan yang mengejutkan dan mengumumkan harga shilling tunggal beras putih madani pada harga RM30 sekampit. Ini dibuat setelah mengambil kira pandangan pesawah pengilang pengimport, pandangan pesawah, pemberongan peruncit dan rakyat keseluruhannya. Sebagai Ketua Task Force, saya tidak mengambil alih tugas mana-mana menteri, sama ada menteri KPKM atau menteri KPDN. Tugas saya adalah membantu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku pengurusi Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara Nakol. Dengan harga ini, kerajaan akan berjaya menurunkan harga beras putih di pasaran daripada RM40 kepada RM30 sekampit. Rakyat selaku pengguna mesti gembira. Kebajikan pesawah turut diambil kira kerana harga RM26 sekampit itu sudah tidak dinaikkan sejak 18 tahun lalu. Pesawah mahukan harga jualan padi sebanyak RM1,700. Dengan harga RM30 sekampit ini, pengilang pemberonan peruncit juga memperolehi margin keuntungan yang bersesuaian. Ini merupakan inisiatif bagi membuka mata semua pihak supaya harga beras lebih stabil dan rakyat tidak menjadi mangsa. Tuan Yang di-Pertua, Bernas sebagai monopoli pengimport tunggal bagi konsesi kali kedua juga diminta menjalankan collective responsibility dan national service dengan melakukan pelarasan harga barang beras import yang bersesuaian agar hasrat mewujudkan satu grade tunggal beras putih Malaysia Madani dengan satu harga tunggal dapat dicapai demi kepentingan 33 juta rakyat negara ini. Jika Bernas tidak mampu kendalikan ini, kita mencadangkan kerajaan memberikan kebenaran khas mengimport short term
kerana ada pihak seperti Nafas dan PKBS Negeri Selangor bersedia untuk membawa masuk beras import dengan harga yang lebih kompetitif. Yang Amat Berhormat Tambun telah menetapkan tarikh 20 Mac 2024 ini sebagai tarikh isu harga beras akan dimuktamadkan. Seluruh rakyat Malaysia menantikan kabar gembira ini pada hari tersebut. Tuan Yang di-Pertua, kalau hendak menjerat rusa, siapkan tali sipul erat. Kalau hendak berbuat jasa, tetapkan hati, betulkan niat. Dengan ini Bukit Gantang mohon menyokong sepenuhnya titah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gantang. Terima kasih kerana mengikut waktu. Dipersilakan Yang Berhormat Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua memberi ruang kepada Tenggara untuk turut serta membahaskan usul menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang telah disempurnakan pada 26 Februari yang lalu. Saya mewakili seluruh bangsa Johor di Tenggara menjunjung kasih dan merafak sembah setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar atas pelantikan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17, serta ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah. Kami berikrar akan menumpahkan taat setia tanpa berbelah bahagi kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda berdua. Tuan Yang di-Pertua, di kesempatan ini juga Tenggara merafakkan sembah ucapan terima kasih dengan setinggi-tinggi penghargaan terhadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah yang telah menyempurnakan pemerintahan Baginda dengan begitu cemerlang sekali. Tahniah tuanku. Dan di kesempatan ini juga izinkan saya menyentuh beberapa hal. Pertamanya berkaitan dengan perpaduan bangsa Malaysia. Sebuah kepimpinan harus melahirkan negara dengan ciri-ciri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan diampuni Tuhan, negara yang makmur dan mensejahterakan rakyat dengan landasan syariah. Rakyat pula harus menghayati tanggungjawab bernegara, memberikan taat setia kepada pemimpin, prinsip maqasid syariah, memberi penekanan dalam aspek penjagaan nyawa, agama, akal, keturunan dan harta, dipraktikkan dan dijadikan panduan demi memelihara dan mempertahankan kemakmuran negara. Dalam konteks ini, aspek perpaduan amat mustahak untuk memacu negara dengan segala aspek dinamika yang ada sebagaimana titah Duli tuanku. Perlembagaan persekutuan dan rukun negara mesti dijadikan sandaran. Dikala rukun negara seakan-akan dilupai, kita sebagai ahli Dewan Rakyat bertanggungjawab untuk memperkasa dan membugar semula semangat rukun negara. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Tan Sri Speaker dan Kementerian Perpaduan kerana buat julung-julung kalinya ikrar rukun negara dilafazkan sejurus persidangan bermula. Ketidaktentuan dan ketidakstabilan politik menyumbang berlakunya keretakan dalam hubungan antara kaum. Ia secara tidak langsung membangkitkan sikap prejudis, stereotip, curiga, sangsi dan etnosentrik yang menebal. Sesuatu ini menghakis perpaduan negara. Sebab itu apabila tuanku dalam titahnya menoktahkan ketidaktentuan ini dengan mengatakan bahawa tiada lagi dan tidak akan melayan apa-apa lagi runingan, Tenggara yakin titah tuanku berkenaan memberi kebaikan tentang imej kestabilan negara kita. Dan saya suka di sini Tenggara mencadangkan berkaitan dengan akta dengan rukun negara ini digubal satu akta yang kalau boleh kita namakan akta khianat rukun negara. Dengan mudah-mudahan dengan garis panduan yang ditetapkan melalui akta itu boleh mengekang daripada berlakunya perlakuan-perlakuan yang boleh memusnahkan perpaduan. Keduanya adalah berkaitan dengan petani, penternak dan nelayan. Nelayan, petani dan penternak ini disentuh oleh tuanku dalam titahnya yang merupakan penyumbang utama kepada keterjaminan makanan negara, bukan untuk diri mereka saja tetapi untuk seluruh masyarakat Malaysia dan dunia. Dan sektor penting ini berkait rapat dengan golongan yang memerlukan perhatian ini. Berdasarkan Indeks Sekuriti Makanan Global GFSI, Malaysia berada di kedudukan ke-28 tahun 2019 dan jatuh ke kedudukan 43 pada tahun 2020 daripada 113 buah negara kesan pandemik COVID-19.
Indeks GFSI bagi tahun 2022 Malaysia naik kepada kedudukan 41 dengan mata 69.9% dan masih berada pada tahap sederhana. Tindakan agresif perlu dilaksana bagi menjamin sekuriti makanan sekiranya tidak dilaksana, rakyat berkemungkinan berdepan kelaparan menjelang 2030. Berdasarkan laporan Food Security Information Network 2020, hampir 135 juta orang daripada 55 negara terkesan akibat masalah ketidakterjaminan makanan. 73 juta daripadanya adalah daripada benua Afrika. Negara kita mengimport sekitar 19.5%, bernilai lebih kurang 50.5 bilion daripada jumlah produk makanan. Sektor ini juga memerlukan pekerjaan kepada lebih 16% daripada tenaga buruh negara. Kadar sara diri SSR agro makanan negara, kemandirian negara kita dalam makanan ini, beras 62.6%, buah, sayuran, daging lembu, daging ayam itik dan sebagainya. Telur tertinggi 108.9%, susu segar 57.3% dan ikan 90.2%. Daripada keseluruhan SSR ini, saya ingin sentuh perihal ikan saja. Berdasarkan maklumat yang saya dengar, terdapat hampir 11,000 nelayan yang digaji merupakan warga asing dan antaranya adalah landless citizen, tiada negara. Sekiranya undang-undang yang ada dan penguatkuasaan yang dibuat oleh KDN, KPKM terhadap mereka, ia akan mengganggu sekuriti makanan negara. Kerajaan perlu semak semua dasar yang berkaitan, libatkan perbincangan antara KDN, KPKM supaya boleh menangani isu awak-awak profesional ini dalam masa segera. Kerana sekiranya tindakan tegas diambil kepada 11 awak-awak profesional ini, maka kita sukar untuk mengeluarkan hasil laut kita. Sektor agromakan perlu diperkasakan, penyelidikan berinovatif dipertingkatkan, penggunaan teknologi diperkasa selari meningkatkan kadar pendapatan dan inisiatif dan ikhtiar tertentu mestilah dimunculkan. Dan golongan muda juga mestilah diberikan insentif tertentu supaya lebih berminat untuk terlibat dengan contohnya bidang nelayan ini. Dalam hal ini Tenggara mohon dipertimbangkan kerajaan untuk menambah peruntukan bagi program pemodenan pertanian dan pertanian pintar yang berdaya mapan bagi memastikan pertanian dan peternakan di Malaysia bergerak seiring teknologi terkini, bagi memastikan pertanian tradisional. Penglibatan MNC, GLC dan GLIC mestilah serius supaya digembling bersama untuk menjayakan misi food security kita ini. Buat kesekian kalinya di Dewan ini, saya menyeru agar agensi yang memiliki dan mengurus sumber tanah negara seperti Felda, Risda dan Felkra, termasuk kerajaan-kerajaan negeri, wajib berganding bahu dan bersinergi menguruskan polemik keterjaminan makanan bukan semata-mata untuk keperluan hari ini tetapi untuk jangka masa panjang. Sepatah kata pepatah Cina, satu generasi menanam pokok, seluruh dinasti menumpang teduh. Generasi di masa hadapan bergantung harap kepada tindakan-tindakan dan usaha kita pada hari ini. Seterusnya adalah berkaitan dengan manfaat dan ancaman sepadan negara. Rencana Thailand, iaitu membina pelabuhan jambatan darat, terusan Sekreteng Keram, memendekkan perjalanan kapal, tidak perlu melalui Selat Melaka, memberi implikasi besar kepada Malaysia. Memendekkan masa perjalanan kira-kira 4 hari dan mengurangkan perbelanjaan sebanyak 15%. Kesan ketara pelabuhan utama Malaysia akan tertempias iaitu Kelang, Kuantan, Tanjung Pelepas dan Pasir Gudang. Tidak banyak kapal akan melalui Selat Melaka. Kerajaan perlu menawarkan sesuatu yang lebih kompetitif, membawa pulangan lebih baik berbanding dengan Thailand. Ada pro dan kontra, kerajaan perlu membuat rancangan holistik terhadap sektor logistik, manfaat diterima Malaysia, faedah ekonomi yang bakal dijana khususnya sektor pancingan kapal persiaran boleh dimanfaatkan. Kerjasama geopolitik dan diplomasi serantau antara Thailand dan Malaysia dipertingkatkan agar kedua-duanya memberikan kebaikan, faedah dan pulangan pelaburan. Kita juga melihat tentang usaha Indonesia membangunkan Kalimantan Raya di belah timur yang dinamakan Nusantara. Itu juga perlu kepada perhatian dan tindakan kita untuk bersiaga menepani sebarang kemungkinan kemunculan zon baru pentadbiran di Indonesia. Kerajaan wajib memberikan zon pertumbuhan ekonomi serantau melibatkan Thailand, Indonesia dan Singapura, merancangkan sektor ekonomi bagi manfaat bersama, terbitkan peluang pekerjaan baru, tingkat taraf hidup rakyat di kawasan sepadan, Sabah Sarawak dengan Indonesia di Kalimantan, Kedah Perak dengan Thailand dan Johor dengan Singapura dan Indonesia. Atas urusan negara jiran ini juga wajar diwujudkan jawatan kuasa atau pasukan khas tetap kerajaan bagi mengkaji dan bersedia dengan senjata-senjata terwajar undang-undang antarabangsa, melibatkan wilayah-wilayah yang bertindan tuntutan, mesti wujudkan pasukan khas yang kerjanya siang malam pagi petang cari jalan untuk pertahankan wilayah dan dapatkan semula wilayah yang telah terlepas, misalnya Melankolia, sebuah pulau bernama Batu Putih, Pedra Branca.
Akhirnya saya pergi kepada urusan-urusan Tenggara. Sedikit tentang pendidikan, saya mendapat maklumat daripada rakan-rakan pendidik bahawa perlu kepada kerajaan mengkaji semula mewujudkan sistem peperiksaan, misalnya pemasukan UPSR. Tidak mahu melahirkan generasi berataskan peperiksaan, generasi yang lahir tanpa ujian, malah adab dan akhlak juga ada kesan. Pelajar mungkin belajar sekadar memenuhi tuntutan belajar. Jika ada peperiksaan, sekurang-kurangnya ada medium untuk dicurahkan. Benar, peperiksaan bukanlah satu-satunya instrumen untuk menilai tahap kognitif murid. Kita tak boleh nafikan peperiksaan juga adalah instrumen yang paling berkesan menilai tahap kognitif murid. Dan hal Tenggara ini saya suka untuk berkongsi. Tuan Yang di-Pertua, berkaitan dengan banjir di Tenggara merupakan acara tahunan. Jadi memerlukan intervensi pihak kerajaan, mencari kaedah baru yang lebih mapan, mengurangkan risiko banjir, percepatkan projek tebatan, perkenal skim insurans yang mapan, yang mampu mengurangkan beban fiskal kerajaan. Ada dua kisah. Tuan Yang di-Pertua, 1 minit Tuan Yang di-Pertua. Pertamanya tentang kisah Taman Saintek Kota Tinggi. Ia sebuah taman perumahan baru. Tetapi banjir monsun kali ini menjejaskan lebih 50 unit rumah baru yang belum diduduki. Timbul persoalan kebenaran merancang. Agensi kerajaan berkaitan perlu bertanggungjawab kerana gagal melakukan kajian menyeluruh sehingga rumah yang baru dibeli dan belum diduduki telah tenggelam di banjir. Keduanya adalah berkaitan dengan keperluan penduduk di Taman Kemang dan Taman Kusoh. Setiap tahun kalau jumpa air pasang pun di banjir, tak payah tunggu hujan monsun ni, Datuk Yang di-Pertua. Jadi suatu ketika di Tenggara, Kampung Pati dan Kampung Kelantan telah dipindah ke penempatan banjir, iaitu Taman Desa Sejahtera. Namun masih lagi wujud kawasan confirm tenggelam ini seperti Taman Kusoh dan Taman Kemang ini. Maka saya rasa selepas 15 tahun perlu ada usaha juga untuk pindahkan penempatan seperti Taman Kemang, Taman Kusoh ke lokasi selamat yang memerlukan kajian dan tindakan oleh Kerajaan Negeri, NATMA dan KPKT. Jika tidak, kita akan hadap ke peritan rakyat saban tahun. Jadi itu saja daripada saya. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Timbalan Menteri JKR kerana pada hujan monsun baru-baru ini datang melawat ke lokasi-lokasi jembatan runtuh dan juga tanah runtuh tepat pada masanya. Dan sebagai pengakhiran, saya ingin menyampaikan salam orang kampung saya, Datuk Speaker. Jika SST 8% ini juga menimbulkan bebanan kepada masyarakat, rasanya mungkin molek kita beralih kepada GST suatu masa 6% yang pernah memberikan pendapatan kepada negara. Kurangkan 10% ekonomi gelap. Pada 2017 kita kutip 44 bilion. 173 negara daripada 194 negara melaksanakannya. Jadi mungkin kita boleh memikirkan bersama-sama. Itu saja daripada saya. Tenggara mohon menyokong titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Tenggara. Silakan Yang Berhormat Langkawi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Alhamdulillah kita diberikan peluang untuk meneruskan persidangan parlimen untuk penggal yang ke-15. Negara ini amat bertuah kerana berpeluang untuk bernaung di bawah Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang akan memerintah selama 5 tahun. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjunjung kasih dan merafak sembah setinggi tahniah kepada Baginda Tuanku atas pelantikan sebagai Yang Pertuan Agong yang ke-17. Seperti mana yang kita tahu, Baginda seorang yang berjiwa rakyat dan sentiasa prihatin dengan nasib rakyat semasa menaiki takhta sebagai Sultan Johor. Saya amat yakin Tuanku akan membawa roh dan gaya pemerintahan yang sama sepanjang 5 tahun. Saya juga ingin memanjangkan jemputan kepada Baginda Tuanku untuk mencemar duli dan melawat Pulau Langkawi yang menjadi permata pelancongan negara. Saya yakin ribuan rakyat Langkawi akan menyambut kehadiran Baginda Tuanku dengan meriah dan takzim. Buat makluman Dewan Yang Mulia ini, Raja Norway, Raja Harald kelima, telah bercuti ke Langkawi baru-baru ini dan dimasukkan ke Hospital Sultanah Maliha untuk rawatan implan perentak jantung. Baginda telah dimasukkan ke wad biasa kerana tiada wad diraja atau wad untuk tetamu kehormat dari negara luar. Saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai ketersediaan fasiliti-fasiliti kesihatan awam dan jumlah doktor pakar yang ada di Langkawi. Bersediakah Pulau Langkawi untuk kes-kes yang membabitkan kecemasan kritikal, bukan sahaja untuk rakyat, malahan
VVIP dari dalam dan luar negara. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk menjemput syarikat-syarikat GLC untuk melihat kepada Pulau Langkawi sama ada boleh didirikan tourism hospital ataupun health hospital. Seterusnya saya ingin membawa perhatian Dewan ini kepada beberapa isu terkait dengan Kementerian Kerja Raya. Tentu sekali jika disebut mengenai kementerian ini, tentunya kita akan terbayang jalan raya walaupun skop kementerian ini lebih besar, membabitkan bangunan-bangunan persekutuan, namun izinkan saya untuk meluangkan lebih masa mengutarakan isu kualiti jalan raya di negara ini. Setelah lebih 60 tahun merdeka, negara menyaksikan pembangunan yang pesat dan ini membawa kepada aspek perhubungan antara negeri-negeri. Jalan raya dan lebuh raya dibina bagi tujuan ini. Menurut laporan sebelum ini, panjang keseluruhan lebuh raya dianggarkan sekitar 65,000 km, lebih panjang daripada lilitan bumi. Apakah ada plan untuk menguruskan kesemua jalan di negara ini, mengambil kira usia jalan yang berpuluh tahun telah terbina? Bagaimanakah amalan-amalan di negara ini di negara lain berbanding dengan negara kita? Umum mengetahui ada beberapa pihak yang menyelenggarakan jalan di Malaysia, antaranya pihak negeri, perbandaran dan pemilik jalan yang lain. Menurut laman web JKR, agensi itu menyelia jalan persekutuan, jalan ke kawasan industri dan tanah rancangan serta jalan-jalan negeri. Namun ini menimbulkan kekeliruan kepada rakyat yang tidak sedar atau tidak tahu pemilik jalan. Apakah ada kewajaran untuk menyatukan semua jalan-jalan awam di bawah pentadbiran satu pihak saja seperti JKR? Semasa 5 di Langkawi, ada jalan yang rosak namun tiada pihak yang mengaku jalan tersebut adalah di bawah selenggaraan mereka. Ini mengakibatkan jalan itu tidak dapat diurus dengan baik. Di United Kingdom, laporan daripada laman AE Fault Limited menyatakan jalan raya di negara tersebut berdepan dengan krisis penyelenggaraan akibat banyaknya lubang atau pothole. Kos pembaikan kenderaan di UK yang rosak akibat faktor jalan raya menurut laporan itu bernilai 4 bilion pound atau 24 bilion ringgit setiap tahun. Bagaimanakah dengan Malaysia? Berapakah jumlah tuntutan akibat kerosakan jalan yang dibuat oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya? Dan jika tiada data bersepadu oleh kerana pemilikan jalan raya oleh pelbagai pihak, maka perlu ada penyelarasan oleh KKR untuk mendapatkan gambaran yang lebih tepat. Selain itu, keberkesanan dan kecekapan pihak berwajib dalam menyenggara jalan turut menjadi pertikaian. Ini diakui sendiri oleh menterinya Yang Berhormat Kapit yang beberapa minggu lalu menyeru agensi-agensi di bawah KKR agar tidak hanya bertindak selepas sesuatu aduan menjadi tular. Berapa jumlah kontraktor yang sudah disenarai hitamkan dan oleh kementerian kerana tidak kompeten dalam melaksanakan projek-projek kerajaan. Kita juga dimaklumkan bahawa kerajaan mencipta satu aplikasi baru bernama My Jalan untuk pengguna jalan raya mengemukakan aduan. Sebenarnya sudah ada banyak saluran yang ada untuk membuat aduan, antara laman web JKR, JKR Care, sistem pengurusan aduan awam, selain email dan panggilan telefon. Adakah keperluan diwujudkan satu lagi cara baru untuk membuat aduan? Berapa ramai anggota yang ditugaskan untuk memantau aduan di semua platform? Berapakah aduan yang diterima di bawah platform aduan-aduan sebelum ini? Dan apa jadi pada aduan-aduan tersebut? Selain itu, timbul isu berkenaan dengan mutu turapan jalan oleh pihak kontraktor atau syarikat utility. Sebagai satu langkah yang proaktif, saya ingin mencadangkan agar kursus turapan jalan diajar di sekolah vocational teknik atau mana-mana institut TVET. Ini kerana tenaga buruh yang terlibat dalam bidang ini kebanyakannya warga asing yang sebenarnya tiada kemahiran atau ilmu. Ini diburukkan lagi dengan tiadanya pemantauan daripada pihak berwajib dan SOP pembinaan atau penyelenggaraan yang tidak diikuti. Dengan berkembangnya teknologi kenderaan, sewajarnya teknologi jalan juga berkembang dan diadaptasi di Malaysia. Sebagai contoh,
laluan motosikal di negara ini dibuat ketika saiz dan kuasa motosikal tidak terlalu besar. Tetapi dengan banyaknya motosikal yang berkuasa besar, ada laluan-laluan motosikal yang tidak sesuai lagi dengan saiz motor yang besar. Begitu juga dengan teknologi kenderaan elektrik dan pemanduan autopilot. Bagaimanakah jalan raya di Malaysia bersedia untuk mengadaptasikan kemajuan teknologi yang pesat ini? Tuan Yang Di-Pertua, saya juga ingin membawa perhatian kepada kemalangan-kemalangan akibat kecuaian pemilik jalan dalam menyelenggarakan jalan raya. Seorang warga Pakistan di Selangor juga berjaya memperolehi pampasan RM50,000 pada tahun 2022. Tahun yang sama menyaksikan seorang mekanik daripada Kota Baru, Kelantan menang kes tuduhan saman bernilai RM652,000 terhadap kontraktor penyelenggaraan. Pada tahun 2021, seorang warga emas berbangsa Cina maut selepas terlanggar lubang di kawasan berhampiran Mid Valley. Sewajarnya kerajaan tanpa perlu ditunggu-tunggu atau tanpa masuk ke mahkamah perlu menyediakan jumlah pampasan kepada mangsa-mangsa cedera atau terkorban akibat kelalaian penyelenggaraan jalan. Jika kemalangan maut, bagaimanakah pampasan diberikan kepada keluarga mangsa? Sebaiknya pihak yang bertanggungjawab wajib menjejak waris mangsa dan menawarkan pampasan dengan jumlah yang adil tanpa perlu disuruh atau menunggu perintah mahkamah. Ingatlah titah tuanku, baginda tuanku, semasa menjadi Sultan Johor, rim tayar kereta baginda juga bengkok kerana masalah jalan raya. Saya yakin isu kualiti jalan ini amat dekat di hati baginda dan semestinya ini adalah masa terbaik untuk kita meningkatkan tahap mutu dan kualiti. Oleh kerana bidang kuasa saya portfolio KKR, maka sambung lagi untuk KKR Tuan Yang Di-Pertua. Di bawah KKR bukan sahaja jalan raya yang ditugaskan, bahkan beberapa aspek lain seperti bangunan-bangunan persekutuan. Saya ingin bertanya kepada Menteri KKR, berapakah jumlah bangunan-bangunan daif dan apakah kategori bangunan ini sama ada sekolah, klinik, hospital, kuartus kerajaan atau lain-lain? Bagaimanakah bentuk kerjasama antara KKR dengan kementerian lain atau kerajaan negeri dalam membentuk prasarana kerajaan terus dipelihara untuk kemudahan urusan rakyat? Penyelenggaraan bangunan Tuan Di-Pertua adalah satu yang penting untuk dibahaskan. Meskipun ia membabitkan kementerian dan pemilik bangunan lain, saya fikir terdapat keperluan untuk menyelaras amalan-amalan terbaik atau best practices dalam soal ini. Misalnya beberapa kemudahan seperti lift, eskalator, tandas kerap rosak di tempat awam seperti stesen-stesen, hospital dan pelbagai tempat lagi. Sebagai contoh, petugas kesihatan di sebuah hospital di Melaka terpaksa mengangkat pesakit menggunakan tangga kerana kerosakan lift pada tahun Jun 2023. Dalam satu laporan, minta tambahan sedikit, betul Yang Di-Pertua. Dalam satu laporan audit daripada Prasarana Malaysia Berhad, semua lift di 16 stesen monorail sekitar Lembah Kelang didapati tidak berfungsi. 46 daripada 706 eskalator juga didapati tidak berfungsi dan 664 lampu dilaporkan rosak. Laporan itu juga menyatakan 17 lokasi di bawah pengurusan syarikat itu mengalami kebocoran. Pada tahun 2022, seorang wanita OKU berkerusi roda terpaksa dibawa oleh polis bantuan ke stesen KTM Seremban kerana lift rosak. Dalam kes ini, Perbadanan Aset Kereta Api memaklumkan pihak kontraktor dan JKR akan meneliti dan membaiki lift-lift tersebut. Mengapa perlu kita menunggu sesuatu isu menjadi tular, barulah kita pihak berkaitan mengambil tanggungjawab. Begitu juga Yang Berhormat Gulung. mengambil iktibar daripada kes-kes begini untuk menyuburkan dan memurnikan budaya penyelenggaraan atau maintenance culture di Malaysia perlu bermula sekarang. Yang Di-Pertua, di bawah KKR juga ada lembaga arkitek, lembaga jurutera dan lembaga lebuh raya Malaysia. Saya ingin mengetahui apakah peranan arkitek dan lembaga jurutera dalam memperjuangkan nasib golongan profesional ini. Laporan akhbar pada tahun 2022 menyatakan hampir 35% jurutera di negara ini dikenal pasti menerima gaji permulaan
di bawah RM 2000. Apakah yang boleh dilakukan oleh lembaga Hormat, 30 jurutera saat saya tutup. dalam memastikan isu ini? Tuan Yang di-Pertua, last untuk saya gulung, saya baru menerima sebentar tadi satu photostat Wikipedia yang bertajuk Jambatan Perlis Langkawi. Ia di cadangan ini, Malaysia ini yang akan menghubungi Kuala Perlis di Perlis negeri di tanah besar Semenanjung Malaysia ke Pulau Langkawi di 15 Kedah. saat. Ia akan dibina oleh Kumho Engineering Construction, sebuah syarikat Korea. Pembinaan akan bermula pada 6 November 2024 dan siap menjelang 2027. Saya nak tanya kepada Menteri Transport Minister dengan izin. Duduk Yang Berhormat. Duduk Yang Berhormat Langkawi. Terima kasih. Yang silakan Yang Berhormat Selangau. Mohon maklum ya, kekangan masa 10 minit kerana waktu tidak ada usul sampai 5.30. Pembahas ada 20 orang. Alright, terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada Selangau turut serta membahas usul menjunjung kasih ke ratas titah diraja. Salam sejahtera kepada ahli-ahli yang berhormat yang saya muliakan. Saya mewakili rakyat Selangau ingin mengucapkan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang telah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang telah menamatkan pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong ke-16. Keprihatinan dan sifat kepimpinan yang ditunjukkan oleh Al-Sultan Abdullah sepanjang tempoh pemerintahnya akan sentiasa dikenang oleh kami rakyat di Selangau. Datuk Yang di-Pertua, titah diraja yang telah disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong membawa makna yang mendalam dan menyentuh berbagai aspek-aspek penting dalam pembangunan negara. Perkara-perkara yang disentuh memerlukan tindakan yang proaktif daripada kerajaan Madani untuk merangka dan melaksanakan langkah-langkah yang efektif bagi memastikan impak yang positif dan kejayaan yang berkekalan dari titah tersebut. Selangau mengambil maklum bahawa kerajaan telah melancarkan kerangka ekonomi Madani pada bulan Julai 2023 yang lepas dengan bermatlamat dan sasaran yang jelas iaitu menjadi peneraju ekonomi Asia dan meningkatkan darjat kehidupan rakyat. Namun sehingga kini pelan tindakan serta pelaksanaannya masih belum jelas. Melihat kepada keadaan dan petunjuk ekonomi semasa, Malaysia berada dalam landasan yang baik untuk terus mencatatkan pertumbuhan ekonomi seperti mana yang diharapkan. Namun begitu, apakah faedahnya jika petunjuk-petunjuk tadi hanya menunjukkan catatan yang baik di atas kertas sahaja, namun kesan kebaikannya tidak sampai ke rakyat kebanyakannya? Datuk Yang di-Pertua, rakyat masih berhadapan dengan kos sara hidup yang meningkat. Tinjauan Ekonomi 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Kewangan juga mengakui bahawa kos sara hidup dan kadar simpanan serta gaji yang rendah sudah berlaku sebelum pandemik lagi dan keadaan masa kini terus membimbangkan dan akan menghalang usaha pemulihan isi rumah. Carangan kerajaan untuk menaikkan kadar perkhidmatan daripada 8% berbanding 6% sekarang dijangka akan memberi kesan langsung kepada peniaga dan rakyat. Pemulihan ekonomi merupakan satu tugas yang kompleks dan memerlukan libat urus bersama pemegang taruh dan tidak boleh dilaksanakan oleh 1-2 kementerian sahaja. Golongan bijak pandai
cendekiawan-cendekiawan, pakar ekonomi dan komuniti perniagaan perlu dilibatkan bersama untuk memastikan keberkesanan langkah-langkah yang diambil. Sebagai contoh, Kerajaan Negeri Sarawak dalam melopori dan meneroka potensi gas hidrogen wajar dipertimbangkan. Usaha berterusan Kerajaan Negeri Sarawak terutamanya dalam bidang perniagaan karbon atau carbon trading dengan izin dan carbon capture, utilization dan storage atau CCUS wajar dicontohi. Datuk Yang di-Pertua, saya dengan tulus ikhlas menyambut baik saranan yang telah dizahirkan oleh Yang di-Pertuan Agong mengenai pentingnya perpaduan di kalangan masyarakat. Dalam konteks masyarakat yang berbilang kaum seperti di Malaysia, perpaduan adalah lebih daripada sekadar idea. Ia adalah satu matlamat yang harus dikejar bersama dan setiap rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang etnik atau kepercayaan agama. Namun, walaupun kita berbicara tentang perpaduan, masih terdapat keadaan di mana stereotip dan prasangka etnik wujud. Contohnya, kejadian di mana orang Sarawak dihina atau dilecehkan atas aspek-aspek kebudayaan seperti pakaian tradisional Iban, iaitu ngepan Iban yang disifatkan sebagai tidak cantik. Ini adalah contoh yang menunjukkan bahawa ada kekurangan pemahaman dan penghargaan terhadap pelbagaian budaya dan warisan di negara kita. Oleh itu, adalah tanggungjawab kita sebagai pemimpin untuk berusaha lebih keras untuk memahami keadaan dan keperluan masyarakat di Sarawak dan Sabah serta memastikan bahawa setiap suara dan kepentingan diberi yang sewajarnya dalam agenda pembangunan negara. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin menarik perhatian Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat akan penyertaan kaum Dayak dalam dasar-dasar kerajaan. Peluang yang setara bagi kaum Dayak yang berkelayakan adalah suatu keperluan yang tidak boleh diabaikan. Mengambil contoh dari pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini semasa Kongres Ekonomi Bumiputera 2024, di mana bantuan kepada Bumiputera menjadi fokus utama, adalah penting untuk mengakui bahawa masyarakat Dayak memerlukan perhatian khusus. Dengan memberi perhatian khusus kepada masyarakat Dayak dalam rangkaian inisiatif bantuan Bumiputera, kita tidak hanya memberi peluang yang lebih besar kepada mereka untuk berkembang dalam bidang perniagaan, tetapi juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan seimbang di Sarawak dan Malaysia khasnya. Ini adalah langkah progresif yang tidak hanya memperkuatkan integrasi sosial, tetapi juga mencerminkan komitmen yang sejati terhadap keadilan dan keseksama dalam masyarakat. Usaha-usaha pembangunan di Sarawak dan Sabah juga perlu dipergiatkan, manakala peruntukan pembangunan kepada negeri-negeri ini perlu diutamakan selaras dengan perjanjian MA 63. Ini bagi memastikan kesaksamaan dan juga keterangkuman kepada rakyat di kedua-dua negeri tersebut, di samping memastikan bahawa apa yang dinikmati oleh rakyat di Sabah dan Sarawak adalah setimpal dengan apa yang dinikmati oleh rakyat di Semenanjung Malaysia. Selain itu, isu mengenai janji untuk Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menarik perhatian kementerian yang berkaitan mengenai beberapa perkara seperti berikut. Terdapat beberapa isu yang memerlukan perhatian serius di Parlimen Selangau yang masih belum mendapat penjelasan yang memuaskan sehingga kini. Salah satu isu yang menghadirkan kebimbangan adalah kekurangan maklumat mengenai berkaitan dengan loji air Selangau, iaitu loji air Tapang dan loji air Kuau. Meskipun diumumkan pada tahun 2016 bahawa projek-projek ini akan dilaksanakan, namun hingga sekarang
masih tiada khabar berita atau perkembangan yang disampaikan kepada penduduk tempatan semenjak pengumuman tersebut. Selain itu, isu mengenai janji untuk menurap jalan dari Nanga Kelebu ke Rumah Ado dan menaik taraf jalan Kakus ke Long Biak juga merupakan perkara yang sangat penting untuk diselesaikan. Kedua-dua projek ini memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan perhubungan dan ketersambungan masyarakat setempat, terutamanya bagi masyarakat Dayak Iban, orang Ulu Punan, orang Ulu Beketan, orang Ulu Kenyah dan sebagainya yang berada di dalam kawasan pendalaman. Namun sayangnya, walaupun janji untuk melaksanakan penerapan jalan ini telah dibuat sejak 2016, tiada tindakan yang jelas telah diambil sehingga kini. Kelewatan dan penyelesaian projek-projek ini juga menjejaskan perhubungan ekonomi dan sosial di kawasan-kawasan terperinci tersebut. Isu pengangkutan dan akses ke bandar adalah satu lagi cabaran serius yang perlu diberikan perhatian di Parlimen Selangau. Pada masa ini, penduduk di tiga buah rumah panjang di Ulu Muka menghadapi kesukaran dalam mengakses keperluan asas dan perkhidmatan di Pekan Selangau. Mereka terpaksa bergantung kepada perahu, satu-satunya cara untuk menghubungi pekan tersebut untuk menjalankan urusan harian, menghantarkan anak-anak ke sekolah dan menjual hasil kebun mereka. Amatlah tidak wajar pada tahun 2024 ini masih wujud keadaan di mana rakyat hanya dapat mengakses sesuatu kawasan dengan hanya menggunakan laluan sungai sahaja. Keadaan ini menunjukkan wujudnya keperluan untuk menaik taraf jalan balak dan jambatan balak atau pembangunan baru infrastruktur jalan raya dan jambatan di kawasan-kawasan terpencil seperti Ulu Mukah, Ulu Anap dan Ulu Oyak Pakuh. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang efektif juga akan membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan perhubungan di antara kawasan luar bandar dan bandar yang pada akhirnya akan membantu penubuhan sosio-ekonomi dan meningkatkan kualiti hidup penduduk setempat. Datuk Yang di-Pertua, can I have 2 minit lagi? Alright, terima kasih. Kegagalan projek saya akan berhentikan bila waktu saya beri. Alright, thank you. Terima kasih. Kegagalan projek-projek peladangan Fekra di Pasai Bun, Pasai Siong dan Sekuau di Parlimen Selangau juga menjadi satu isu yang memerlukan perhatian segera. Projek-projek ini sepatutnya menjadi punca pendapatan tambahan dan kemakmuran bagi penduduk setempat. Namun sayangnya, hasil yang tidak dicapai tidak memuaskan. Oleh itu, langkah-langkah yang berkesan perlu diambil untuk menangani isu ini. 30 saat yang berhormat. Alright. Minta maaf ya. Kerana waktu kekangan. Alright. Di kesempatan ini juga saya ingin memohon beberapa perkara penting yang seperti berikut yang saya harap kementerian dan agensi berkaitan dapat mempertimbangkan dengan segera. 1. Selangau pada masa ini amat memerlukan bantuan dari kerajaan, khususnya Kementerian Pertanian, untuk mengusahakan tanah terbial yang ada. Peluang kerjasama boleh diterokai bagi meningkatkan aktiviti pertanian, meneroka kaedah-kaedah dengan memaksimumkan penggunaan tanah yang terbial sama ada melalui program bantuan dalam pembenahan, penyediaan infrastruktur pertanian moden atau penyediaan latihan dan bimbingan kepada petani tempatan. Saya juga memohon jika boleh dipertimbangkan supaya teknologi moden dibawa ke Selangau dan dijadikan pilot project sebelum ianya diperluaskan di kawasan-kawasan lain. Saya juga memohon pertimbangan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk mendirikan rumah anjung rehat bagi pesakit dialisis yang memerlukan tempat penginapan selepas menjalani rawatan di Selangau. Pesakit dialisis sering kali memerlukan bantuan penginapan apabila mereka tidak dapat pulang ke kampung mereka yang jauh selepas proses lawatan. Terima kasih Yang Berhormat. Alright.
Landing. Datuk Speaker, sekian dan terima kasih. Selangau memohon menyokong titah diraja. Baik, saya terpaksa keras sikit tentang waktu kerana Ya. tidak ada usul pada hari ini, hanya 5.30 dan ada lebih kurang 10, 1, 2, 3, 4 masa kekang. Tak apa. Kalau tidak makin kurang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dipersilakan Yang Berhormat sahabat berenang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Pada kesempatan ini, sahabat berenang ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah serta menjunjung kasih titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 baru-baru ini. Tuan Yang di-Pertua, izinkan sahabat berenang untuk memetik isu-isu dan permasalahan tempatan terlebih dahulu kerana bimbang tak cukup masa. Tuan Yang di-Pertua, masalah yang pertama ialah masalah lembu berkeliaran. Sahabat berenam sedar buat masa ini rata-rata penternak mengamalkan dua kaedah atau tata kelola dalam menternak lembu. Pertama, mereka membina kandang dan menempatkan ternakan mereka dalam kandang sepanjang masa dan memberi makanan berupa rumput semula jadi atau dedak yang diimport. Kaedah atau tata kelola seperti ini tidak menimbulkan masalah kepada orang ramai. Sementara kaedah ataupun tata kelola yang kedua, yang ini ada masalah Yang di-Pertua, iaitu dengan melepaskan ternakan mereka secara bebas dan terbuka sesekali saja mereka datang memantau. Dan ada juga yang mengikat ternakan mereka dan ditambat pada sepadang tiang dan dicacakkan di bahu jalan raya. Sahabat berenam, tanya sikit boleh? Ini bukan salah DAP Atas tanah rizab jalan raya atau tanah rizab JPS. Masalahnya apabila musim tengkujuh, struktur tanah menjadi lembap dan longgar. Tiang tadi mudah tercabut dan diheret ke sana mari oleh lembu siang dan malam dan menyebabkan banyak kemalangan yang menyebabkan kecederaan, kecacatan sepanjang hayat dan ada yang meninggal dunia. Kawanan ternakan haiwan ini juga sering berada di tepi jalan, tengah jalan, di hujung jalan pada waktu malam dan menyebabkan kemalangan juga. Alasan peternak ialah mereka tidak mampu menyediakan padang ragut. Mereka tidak mampu membina kandang dan apatah lagi untuk menghidangkan makanan haiwan seperti rumput atau makanan dedak yang diimport kerana kosnya terlalu tinggi. Apabila berlaku kemalangan, kita buat aduan kepada pihak berkuasa, polis, majlis daerah, pejabat daerah, jabatan veteriner, pengurusi JK, ketua kampung. Mereka memberi perkhidmatan dan kerjasama yang baik. Tetapi masalah ini terus terjadi kerana tiada peruntukan undang-undang yang jelas untuk mengatasi masalah ini di peringkat daerah, negeri ataupun nasional. Masalah ini sudah jadi macam lagu bangau, oh bangau. Tapi ini lembu. Okay. Lembu, oh lembu, kenapa merayau-rayau? Macam mana tak merayau-rayau? Peternak tak buatkan kandang, tak sediakan makanan, tak ada berdedak. Peternak, oh peternak, kenapa tak sediakan kandang? Macam mana aku nak sediakan kandang? Bajet tak ada, kos tinggi, barang mahal, barang mahal, barang kenapa engkau mahal? Macam mana aku tak mahal? Nilai ringgit jatuh. Ringgit oh ringgit, kenapa engkau jatuh? Sekali Menteri Keuangan jawab, nak tahu ringgit jatuh? Tanya Gubernur Bank Negara. Tuan Yang di-Pertua, oleh kerana isu ini berlaku di mana-mana seluruh negara, ini masalah nasional. Maka saya mencadangkan setiap ternakan lembu yang lahir mesti didaftarkan supaya pihak berkuasa tahu siapa pemiliknya. Jika mereka berlaku kemalangan, kita rujuk saja pada peternak. Contohnya, saya ada bela lembu. Saya daftarkan kelahiran anak lembu saya. Kodnya 001. Saya ada 100 ekor. Semua kod 001. Tampal dekat telinga. Maknanya kalau
terlanggar, cari saya, dakwa saya. Yang kedua, buat dan kuasakan undang-undang atau akta yang seragam di seluruh negara khusus untuk menangani masalah haiwan ternakan berkeliaran dan terpakai di semua negeri di Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Tolong jangan pergikan Sabah dan Sarawak. Kesian saya. Contoh, Majlis Bandaraya Ipoh. Terdapat 2 undang-undang utama dirujuk sebagai panduan kepada Jabatan Penguatkuasaan dan Perlesenan, iaitu Undang-Undang Kecil Perlesenan Haiwan Ternakan dan Haiwan Merayau 2014 dan Undang-Undang Kecil Perlesenan Anjing MBI 1987 pindaan 1990. Cadangan yang ketiga daripada sabab 6. Negara kita ni mengimport daging pada jumlah yang banyak untuk pasaran domestik. Sedangkan ramai peternak dan haiwan ternakan dalam negara ini terbiar dan tidak diurus dengan baik sampai terlanggar mati tengah jalan. Mengapa tidak lembu-lembu yang sudah cukup umur ini disembelih dan diproses untuk dipasarkan di pasaran tempatan untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada daging import? Jika perlu, tubuhkan syarikat milik kerajaan GLC untuk menjadi pemegang taruh tanggungjawab seperti ini, atau luaskan peranan lembaga pertubuhan peladang turut serta dalam industri ini. Walaupun LPP memang sudah terlibat selama ini, tetapi perlu diperkasakan lagi bagi memastikan daging ternakan tempatan diberi keutamaan untuk pasaran tempatan berbanding daging yang diimport. Sekaligus ini dapat mengurangkan populasi lembu-lembu yang ternak secara terbuka. Tuan Yang Dipertua, pada tahun lepas, Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan melawat turun ke sawah padi Sabak Bernam. Kami amat berbesar hati kerana kunjungan YB Menteri. Dalam kunjungan tersebut, petani dapat memaklumkan permasalahan yang dihadapi oleh mereka sebagai petanam padi. Tetapi hasil tuaian pada tahun ini masih juga merosot. Jadi apakah sebenarnya tindakan kerajaan, terutamanya Yang Berhormat Menteri turun ke kawasan tempoh hari? Bagaimanakah maklumat-maklumat yang didapati daripada petani itu ditangani oleh Yang Berhormat Menteri Pertanian? Tuan Yang Dipertua, tahniah saya ucapkan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pelancongan kerana memberikan kad ucapan Tahun Baru Cina yang lepas walaupun di luar persidangan dan mengantar sumbangan hadiah Tahun Baru. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Industri pelancongan adalah antara penyumbang pendapatan negara yang agak besar jumlahnya. Kerajaan patut sedar trend pelancongan dan rekreasi rakyat Malaysia kini mula beralih kepada pelancongan berkonsepkan kenderaan rekreasi seperti motorhome, karavan dan campervan. Saya mohon Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK mengusahakan sesuatu agar KPKT atau lain-lain pihak atau lain-lain kementerian membina tapak kenderaan rekreasi yang lengkap di setiap daerah bagi merancangkan industri ini. Dan dengan adanya kemudahan ini nanti, boleh menarik perhatian pelancong luar untuk datang ke negara kita menggunakan kenderaan rekreasi yang mereka ada. Saya juga mohon supaya pihak bank di negara ini memberikan kemudahan sewa beli untuk kenderaan seperti ini, seperti mana sewa beli kereta. Tuan Yang Dipertua, demi kesetiaan saya kepada raja dan negara, kesetiaan saya kepada raja-raja Melayu, izinkan Patik memanjatkan doa agar ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemansuri Agong diberikan kesejahteraan memerintah negara Malaysia ini. Begitu juga dengan kesejahteraan sekalian rakyatnya. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antahfaza bi aini inayatika rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika sumadaniyah jalalata malikinal muazzam, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Al-Hajj, wa kazalika ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemansuri Agong
Raja Zaid Sofia Ibni Almarhum Sultan Idrisah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina war ra'iyati wal bilad wa balik maqasidahuma li tariqil huda war rasad. Ya Allah, jadikanlah kami di antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami daripada termasuk dalam golongan orang-orang yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah, jujur serta tegas, lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuan Yang Dipertua, sahabat Benam, mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sahabat Benam dipersilakan Yang Berhormat Pulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani. Datuk Timbalan Speaker, Pulai menjunjung kasih mengucap setinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang telah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong yang baru. Pulai menjunjung kasih kepada Al-Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Sultan Pahang yang telah sempurna menggalas tugas sebagai Yang di-Pertuan Agong. Pada penghujung Januari 2024, seramai 186,490 pelarian dan pencari suaka yang berdaftar dengan UNHCR di Malaysia. Daripada jumlah tersebut, 108,310 orang adalah pelarian Rohingya. Di Parlimen Pulai, pelarian Rohingya ini telah menempatkan diri mereka di kawasan-kawasan setinggan yang ditinggalkan oleh penduduk tempatan yang telah berpindah ke PPR. Lebih daripada 200 keluarga Rohingya tinggal di kawasan setinggan ini. Mereka membuka penempatan Rohingya dengan bekalan air, elektrik, ada kedai runcit, kedai makan dan madrasah tanpa sebarang sekatan. Mereka bebas bergerak dan mempunyai kenderaan yang sendiri. Mereka boleh membuang sampah sesuka hati, terutamanya di kawasan sungai yang berdekatan. Kehadiran mereka mengancam kehidupan rakyat di negara ini. Sebagai contoh, pada 23 bulan 12 2023, 3 orang penjenayah Rohingya telah ditembak mati di Selayang Jaya. Mereka disyaki terlibat dalam 50 kes jenayah pecah rumah di 6 buah negeri. Pelarian UNHCR ini sepatutnya diserahkan kepada negara ketiga, bukannya tinggal selama-lamanya dalam negara kita. Oleh kerana tiada negara pihak ketiga yang sanggup menerima mereka, maka Malaysia dengan penuh ihsan menerima mereka ini. Pulai berpandangan kerajaan tiada dasar dan panduan yang jelas menguruskan pelarian UNHCR ini yang menyebabkan ketidakselesaan rakyat. Justru perlu ada satu peraturan yang jelas menguruskan mereka agar tidak mengganggu keharmonian dan kesejahteraan rakyat dalam negara ini. Pulai juga sebuah parlimen yang sangat padat penduduknya, 4,000 orang dalam 1 kilometer persegi. Tentulah isu-isu perumahan ini menjadi isu utama, terutamanya masalah rumah pangsa ini. Terdapat banyak masalah yang berkaitan dengan rumah pangsa ini. Ada satu rumah pangsa itu oleh kerana masalah pecahnya saluran paip di kawasan mereka, tunggakan bil air saja sudah melebihi 100 juta ringgit. Itu belum lagi masuk kenaikan tarif air pada 1 Februari 2024 ini. Banyak lagi masalah. Masalah kumbahan najis, masalah cat, masalah kebocoran, masalah bangunan retak dan sebagainya. So banyak masalah perumahan-perumahan ini yang berlaku di kawasan Parlimen Pulai ini.
Punca utama Pulai melihat adalah masalah MC ini, Management Corporation ataupun Badan Pengurusan Rumah Pangsa yang tidak dapat mengurus bangunan dengan sempurna. MC tiada kemahiran, tiada pengalaman, tidak mempunyai penguatkuasa untuk menguruskan bangunan yang mempunyai ramai penghuni ini. Ruang ini telah diambil oleh mereka yang bertanggungjawab, khususnya yang tidak bertanggungjawab, khususnya pemilik dan penyewa yang engkar membayar sinking fund, bayaran yuran dan komitmen-komitmen yang lain. Ya. So secara puratanya 30% mereka tidak membuat bayaran ini. Pulai berpandangan masalah ini juga dirasai di seluruh negara. Pulai menyokong saranan Ampang untuk kerajaan mewujudkan satu akta untuk membenarkan pihak PBT menguruskan rumah pangsa yang bermasalah ini. Bagi rumah pangsa yang tiada masalah, tiada isu. Tetapi yang bermasalah perlu diuruskan ini. Bermaksud bahawa PBT mempunyai kuasa menguatkuasakan undang-undang, mengutip yuran selenggara, sinking fund dan melantik FM di kawasan tersebut. Pulai berpandangan ini adalah salah satu cara menguruskan rumah-rumah pangsa yang bermasalah ini. Negara kita dikejutkan dengan penemuan mineral baru yang dianggap sebagai vitamin terhadap teknologi masa kini. Nadir bumi ataupun NREE yang bernilai 810 bilion. Nadir bumi ini adalah unsur yang diperlukan oleh dunia dalam meneroka teknologi hijau bagi menangani perubahan cuaca dan penggunaan tenaga alternatif. Sebagai contoh, teknologi kereta hybrid bergantung sepenuhnya kepada bahan nadir bumi ini. Kerajaan perlu membangunkan secara holistik bermula daripada upstream, midstream dan downstream. Ini kerana pengeluaran nadir bumi mentah di Lombong secara RR karbonat hanya menyumbang 20% daripada value chains of REE. Ianya akan meningkat kepada 50% jika sekiranya diproses kepada REE oxide. Rantaian industri REE akan meningkat kepada 100% apabila pusat pemprosesan REE karbonat kepada REE oxide diwujudkan untuk membolehkan negara memiliki hasil separas siap bagi tujuan pembuatan industri magnet. Pulai mencadangkan agar satu polisi baru berkaitan industri nadir bumi ini diwujudkan secara lebih holistik dengan melibatkan semua agensi termasuklah penglibatan negeri-negeri. Kesilapan dalam menguruskan sumber ini bukan sahaja menjejaskan sumber pendapatan negara untuk masa kini, tetapi juga akan menjejaskan potensi negara pada masa akan datang. Tuanku Sultan Ibrahim telah bertitah untuk semua masyarakat supaya memperkukuhkan perpaduan negara. Saya hadir dalam satu kongres Ekonomi Bumiputra 2024 yang telah diadakan baru-baru ini. Tahniah kepada MARA sebagai penganjur yang telah membawa budaya inklusif dalam penganjurannya. Bagi mencapai perpaduan yang kukuh seperti titah tuanku, maka kaum Bumiputra perlu mendapat agihan ekonomi yang saksama. Jika tidak, maka segala prasangka antara kaum mudah disemarakkan dan menghasilkan perpecahan. Pencapaian Bumiputra dalam sektor ekonomi masih sangat lemah. Pendapatan isi rumah kasar bulanan menengah mengikut Aktinik 1989-2022 menunjukkan pekerja Bumiputra memperolehi gaji 29% lebih rendah daripada pekerja masyarakat kaum Tionghoa. Dan telah disebut oleh menteri tadi, antaranya adalah kelemahan-kelemahan kaitan dengan perniagaan kaum Bumiputra ini. Yang lebih membimbangkan, hanya satu syarikat Bumiputra saja daripada 97 syarikat yang disenaraikan di Bursa Saham Malaysia sejak 3 tahun yang lepas. Data ini membuktikan terdapat jurang yang membimbangkan antara Bumiputra dan bukan Bumiputra. Bagi mencapai keharmonian perpaduan rakyat dalam negara ini, maka kerajaan disaran untuk merangka dasar untuk mencapai kesaksamaan ekonomi. Kerajaan pernah memperuntukkan 1.7 trilion
dalam masa 25 tahun dalam bentuk kontrak kerajaan, tapi masih tetap gagal. Kerajaan Madani tidak boleh mengulangi kesilapan ini. Kajian terhadap kegagalan ini perlu dibuat untuk merangka dasar yang lestari bagi mengekalkan perpaduan dalam negara. Menteri juga sebut tadi bahawa fokusnya adalah untuk membangunkan kumpulan menengah ini. Kumpulan menengah ini mereka adalah kumpulan yang telah establish dalam pekerjaan mereka, suka juga untuk mereka menumpukan perniagaan pada peringkat umur yang telah 40-50 tahun ini. So bagi memupuk budaya ini kepada kita, kepada Pulai, satu yang penting adalah jiwa mereka ini harus dibangunkan untuk menjadi peniaga ini. Bagi memupuk budaya peniaga di kalangan Bumi Putra, Pulai mencadangkan diwujudkan pusat kecemerlangan budaya berniaga Bumi Putra Banadi. Dan yang terakhir, Tuan Speaker, sejak menjadi jiran kepada Jelutong ni, dia minta saya bertanya saya tentang istilah Islam ini, termasuklah apa dia kata Khawarij ini ya. Ringkasnya, Khawarij ini adalah bermula daripada kewafatan Saidina Osman. Kaum muslimin mengangkat Saidina Ali sebagai khalifah, tetapi malangnya Muawiyah bin Abu Sufyan ini sebagai Gubernur Syam yang berpengaruh tidak setuju dan menghasilkan satu peperangan Siffin. Untuk berdamai, masing-masing pihak mengirim utusan untuk berunding. Akhirnya peperangan Siffin ini berakhir dengan perdamaian. Kumpulan perdamaian itu bagus, tapi ada satu kumpulan pelampau yang menolak perdamaian ini dikenali sebagai Khawarij. Mereka berpandangan Ali dan Muawiyah ini melanggar perintah Allah dan wajib dibunuh. Khawarij merancang Ali dan Muawiyah, akhirnya terbunuhlah Saidina Ali dan Khawarij. 37. Kalau ada masa, ya silakan. Dia bagi Tapi masa dah habis tuan. nak betulkan bukan zaman Osman, ya zaman Saidina Ali. Yang berhormat, jangan degil. Duduk. Teruskan. Ciri-ciri ringkas puak Khawarij ini adalah pertamanya suka Gulung yang mencela berhormat. dan menganggap sesat. Sifat yang paling nampak dari Khawarij adalah suka mencela para pemimpin, menganggap mereka sesat dan menghukum mereka sebagai orang-orang yang sudah keluar dari keadilan dan kebenaran. Keduanya berpersangka buruk, melabelkan orang lain dengan pelbagai sangkaan buruk. Yang ketiganya adalah berlebihan dalam beribadah. Berlebih dalam ibadah ini bagus, tetapi berlebihan dari ibadah ini sebahagian yang masyhur di kalangan orang-orang Khawarij, walaupun rajin dalam beribadah, tetapi ibadah ini tidak bermanfaat kepada mereka. Berlebihan beribadah sehingga beranggapan dialah yang lebih suci daripada orang lain dan tak perlu tapi perlu diingat bahawa bukan semua yang kuat beribadah itu adalah Khawarij. Dalam kita bersemangat memperjuangkan Islam ini, janganlah sampai kita terjebak dalam kumpulan Khawarij ini. Maka itu Pulai menyokong titah ke bawah dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat. Pulai dipersilakan Yang Berhormat Macang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Dipertua, sebagai rakyat yang taat setia dan diamanahkan untuk membawa suara rakyat Malaysia, khususnya warga Macang dan Kelantan, patut merafat sembah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar atas titah yang disampaikan kepada Majlis Parlimen yang mulia ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan dan sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah atas khidmat bakti yang cemerlang Baginda zahirkan sewaktu menjadi Yang di-Pertuan Agong. Tuan Yang Dipertua, tahun ini adalah tahun di mana negara, khususnya rakyat, sedang berdepan dengan situasi yang amat mencemaskan. Pada sekutu akhir tahun lalu, ekonomi kita hanya berkembang sebanyak 3%. Ini amatlah mengecewakan kerana momentum pada hujung tahun 2022, sewaktu Perikatan Nasional masih memerintah, masih amat kuat. Buktinya ialah purata pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022 adalah 3.7%.
Selain itu, laporan Bank Negara (DOSEM) melaporkan pelaburan asing bersih bagi tahun lalu merosot 47.1% di bawah kerajaan Madani, dan ianya terus menjunam dari segi nilai ekspor merosot sebanyak 8% pada tahun lalu, tatkala nilai ringgit mencapai tahap tercorot dalam sejarah berbanding dolar Amerika dan dolar Singapura. Sewaktu ekonomi perlahan, kita sepatutnya menyuntik lebih banyak dana untuk memacu ekonomi. Namun, kerajaan yang bankrupt idea dan bankrupt tunai ini menaikkan pula SST, cukai keuntungan modal, cukai transaksi dalam talian, rasionalisasi tarif elektrik dan lain-lain. Ini berpotensi menyebabkan ekonomi bergerak semakin perlahan. Ada juga yang kata ringgit yang lemah boleh membantu meningkatkan ekspor. Ini juga tahyul yang dijual oleh Menteri Pelaburan dan Perdagangan kita. Tahun lepas ringgit jatuh, ekspor juga jatuh 8%. Semalam kita dikejutkan dengan memorandum dalaman Goodyear Malaysia kilang di Shah Alam yang bertapak 50 tahun bakal gulung tikar. Goodyear dah jual tayar kat Malaysia sebelum Malaysia wujud lagi pada tahun 1929. Tadi saya membaca laporan media, Iron Lady kita, Tan Sri Rafidah Aziz, mantan Menteri Pelaburan Perdagangan Antarabangsa, bercakap kejadian ini, Goodyear terpaksa keluar ini, sepatutnya menjadi tanda tanya kepada kerajaan Madani yang ada pada hari ini. Apabila Raja Formula sudah senyap, kita ingat bolehlah cari penyelesaian. Tapi bos dia pula jual formula lain. Kononnya kenaikan cukai tidak membebankan rakyat. Ini juga tahyul. Semua cukai yang diperkenalkan oleh kerajaan Madani kini membebankan rakyat. Saya ambil contoh berkenaan dengan import masuk barangan makanan dari luar. Cukai port operator charges 6% tambahan. Liner local charges 6% tambahan. Warehouse charges 6% tambahan. Forwarding charges 6% tambahan. Freight forwarder charges 6% tambahan. Transport charges 6% tambahan. Kerajaan janji kepada rakyat barang makanan tak kena SST. Tapi rantaian bekalan makanan nak sampai ke meja anak isteri kita semua kena SST. Compounding effect, kesan berganda SST akan menaikkan harga makanan rakyat kebanyakan. Ini baru di Semenanjung, di Sabah Sarawak lagi tinggi kenaikan makanan. Jadinya, ditambah pula dengan ringgit yang lemah, ini menyebabkan inflasi mendadak. Hakikatnya, Tuan Yang Di-Pertua, hidup rakyat semakin sempit dan terpaksa ikat perut. Persoalannya, kenapa ekonomi makin melemah di bawah kerajaan pimpinan Tambun ini? Jawapannya mudah. Kerajaan hari ini menguruskan ekonomi secara tidak cekap, tidak inovatif, tidak bertanggungjawab serta tidak berwawasan. Dengan kata lain, keyakinan ekonomi negara telah jatuh. Tata kelola sudah jadi tata ke laut. Apa tidaknya, dilaung-laungkan slogan membela marhain daripada pemangsaan sang maha kaya, namun tangannya memberi hibah kepada yang tidak memerlukan. Saya bagi contoh penjualan kereta elektrik yang dikecualikan cukai. Kalau setiap kereta elektrik ini dikecualikan cukai sebanyak 100,000, buang cukai jualan, duty excise, cukai jalan. Setahun lepas, negara hampir jual 10,000 kereta. Jadi kalau kita kira-kira pelepasan cukai kereta EV yang dibeli orang kaya ini, hampir 1 bilion. Nilainya 1/3 daripada sasaran kutipan SST yang ini diambil daripada rakyat marhain ini. Jadi, kita kena faham kalau kerajaan nak promosi, nak galakkan orang pakai EV, tak apalah naiklah harga petrol, buat subsidi bersasar, biar orang kaya boleh bayar. Tapi bila buat SST yang tidak kena pada tempatnya, rakyat merana kesan sampingan daripada itu. Bayangkan tuan-tuan, bayangkan Tuan Yang Di-Pertua, 1 bilion ringgit pelepasan cukai ini boleh bagi sarapan percuma kepada anak-anak kita di sekolah rendah. Bayangkan Tuan Yang Di-Pertua, mahasiswa kita boleh dapat pinjaman PTPTN atau beasiswa MARA dengan 1 bilion pelepasan cukai ini.
Rupa-rupanya kerajaan ini mencukai yang miskin untuk subsidi yang kaya. Model ekonomi songsang sebeginilah yang menyebabkan ekonomi negara cacar merba. Tuan Yang Dipertua, walaupun kita dilarang bercakap tentang 3R, saya tetap nak sentuh 1R yang ini. Perdana Menteri kata jangan politikkan kejatuhan nilai ringgit. Dan beliau nampaknya tidak bimbang tentang ringgit. Ringgit telah pun jatuh secara drastik, menghampiri paras terakhir yang pernah dilihat sewaktu Tambun menjadi Menteri Kewangan dulu. Ringgit yang lemah memberi kesan kepada kita semua, tak kira kerajaan terbangkang. Kerana negara banyak import barangan dari luar. Import makanan saja mencecah 76 bilion ringgit pada 2022. Ringgit yang lemah akan menyebabkan kos yang lebih tinggi untuk bahan import. Digandingkan dengan cukai yang lebih tinggi, kuasa beli rakyat pasti berkurangan dan terjejas teruk. Nasihat saya kepada Tambun dan anggota pentadbiran di sebelah sana, kita mesti jujur kepada rakyat. Jangan auta. Kalau kamu jujur dengan rakyat, rakyat boleh bersimpati dengan keadaan negara pada hari ini. Tuan Yang Dipertua, apa makna semua ini? Ini menunjukkan mereka yang mentadbir negara tidak memahami ekonomi. Tak tahu yang mana satu jantan, tak tahu yang mana satu betina, tak tahu yang mana satu di hadapan, tak tahu yang mana di belakang. Walaupun mempunyai begitu banyak penasihat-penasihat, jawatan-jawatan kuasa ekonomi, kabinet dan sebagainya, harga beras pun Tambun tak boleh buat keputusan. Sudah menjadi bahan jenaka buat rakyat di luar. Tuan Yang Dipertua, saya nak bagi nasihat pro bono kepada Tambun berkenaan dengan keyakinan ekonomi. Yang pertama, kenyataan bercanggah merapu oleh menteri-menteri tidak memberi keyakinan ekonomi. Melengah-lengahkan reformasi institusi tidak memberi keyakinan ekonomi. Memberi pengampunan kepada banduan yang masih berdepan putusan kes mahkamah sampai diskaun beratus juta tidak memberi keyakinan ekonomi. Melantik orang yang terpalit dengan kes rasuah, salah guna kuasa, menggugurkan kes dan pertuduhan, tidak memberi keyakinan ekonomi. Duduk. This is my floor. Duduk. Tak, kena tarik balik itu. Tuduh Perdana Menteri. Duduk Yang Berhormat Ulun Langat 37 duduk. Tekan. Kan jahat. Sebab nasihat kepada Perdana Menteri 36.6 Speaker Saya duduk. 36.6 dia sebut tadi tu, dia kata mengampunkan. Yang mengampunkan tu bukan Perdana Menteri, yang mengampunkan tu Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Dia kena tarik balik ni. Ini sangkaan jahat ni, ini fitnah ni. Ini petua saya. Duduk. Ini saya akan bagi petua. Saya akan bagi petua. Duduk. Yang Berhormat Ulun Langat. Okey, saya duduk. Duduk. Baik, ini petua saya. Buka peraturan 26, buka peraturan 27.3, buka peraturan 17, buka peraturan 18. Saya inbox 37.2. Sila buat usul tentang apa ketidakpuasan Yang Berhormat di bawah perkara 12, di bawah perkara 30, peraturan 36/12 itu. Sekian. Teruskan. Terima kasih Tuan Dipertua yang bijaksana. Tuan Dipertua, saya nak landing dah. Saya nak kongsi Tuan Dipertua dengan Dewan Yang Mulia ini tentang kisah duka anak muda yang ada di kota pada ketika ini. Dia bawa motor menjadi penghantar makanan. Anak 3 orang, isteri duduk di rumah. Setiap hari dia keluar, dia akan cuba cari rezeki yang halal bagi keluarga. Satu hari, isterinya berharap suaminya dapat bawa makanan yang sihat untuk anak-anak yang menunggu di rumah. Bang, boleh tak abang bawa balik makanan tengah hari, makanan malam? Saya dapat mahu bagi teh je pada anak-anak pada hari ini. Satu hari itu, Tuan Yang Dipertua, bila dia pulang lewat malam, beliau pulang tangan kosong. Dengan penuh rasa hiba, isteri bertanya, bang, anak-anak dah tidur, mereka lapar tapi saya tak mampu bagi apa-apa makanan. Beliau hanya keluar dari rumah dan terus menghilangkan diri. Kulil haq walau kana muron. Berkatalah benar walaupun pahit. Tuan Dipertua, Malaysia
sedang berdepan dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Gulung 30 saat. Ekonomi kita tidak stabil, ringgit jatuh, harga barang naik, rakyat melara. Kalau kita tengok rakyat, tuan-tuan, tuan Yang Bertua, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, malam berselimut embun, siang bertudung awan. Tuan Yang Bertua, rakyat kecewa dengan Tambun. Rakyat kecewa. Akhir kalam, sebagai rakyat yang tak setia, saya menjunjung kasih titah tuanku, daulat tuanku. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Macang. Berikut dipersilakan Yang Berhormat Batu Kawan. Terima kasih Yang Dipertua. Batu Kawan mewakili seluruh rakyat Pulau Pinang ucapkan terima kasih di atas peluang untuk mengambil bahagian dalam membahas usul menjunjung kasih titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong semasa membuka penggal ketiga Parlimen yang ke-15. Sebagai pembuka kata, segalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua agensi berkaitan yang telah bekerja keras untuk menarik kemasukan pelaburan ke negara kita, khasnya ke negeri Pulau Pinang. Syukur Pulau Pinang terus berada pada landasan kokoh apabila berjaya mencatatkan 71.9 bilion ringgit dalam pelaburan diluluskan sepanjang tahun 2023. Salam Malaysia Madani. Mengenai laporan Ketua Audit Negara semalam, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC akan memanggil beberapa agensi termasuk Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Laporannya bersama Atika Makhtar di Parlimen. Silakan. Lembaga Tabung Angkatan Tentera menjadi antara agensi yang dipanggil Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara bagi memberi penjelasan berhubung kedudukan keuangannya. Ia berikutan kedudukan kewangan LTAT amat membimbangkan dengan rizalnya berbaki negatif. Pengerusi PAC Datuk Wira Mas Emerianti Samsudin berkata agensi lain yang turut dipanggil adalah Felda dan Perbadanan Prima. Berikutan terdapat masalah dalam penyata keuangan tahun 2022. Penetapan memanggil bagi prosiding itu susulan dari laporan Ketua Audit Negara penyata keuangan Agensi Persekutuan tahun 2022 yang dibentangkan di Dewan Rakyat semalam. Prosiding LTAT ini akan diadakan selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri dan juga PAC akan memanggil semua pihak berkaitan LTAT termasuk 3 pengurusan tertinggi LTAT yang telah pun meletak jawatan iaitu mantan pengurusi LTAT, mantan ketua pegawai eksekutif LTAT dan mantan pengarah kanan strategik LTAT. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Parlimen. Seterusnya dalam perkembangan lain, 98.90% liputan internet dan komunikasi di Tanjung Piai telah dicapai sehingga 31 Januari lalu, manakala melalui inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, 13 menara baharu siap dibina dan beroperasi. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ning Chin berkata 86 stesen pemancar
sedia ada telah siap dinaik taraf selain 8,822 premis dilengkapi akses perkhidmatan jalur lebar gantian optik berkeupayaan gigabyte. Pelaksanaan tersebut merupakan usaha kerajaan bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam meningkatkan kadar liputan internet. Terima aduan daripada portal aduan mereka. Untuk kawasan Kukup, kami terima 18 aduan tentang liputan perkhidmatan mudah alih dan 2 aduan tentang jalur lebar tetap. Isu tu sudah selesai. Dan juga untuklah air masim langsung tak ada sebarang aduan yang diterima sepanjang tahun 2022. Bagi tahun 2023, 1 aduan terima untuk kawasan Kukup tentang liputan perkhidmatan mudah alih dan juga 1 aduan diterima tentanglah perkhidmatan jalur lebar tetap. Dalam rekod sini MCMC, isu itu pun sudah selesai. Seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN telah menerima 43,347 aduan berkenaan kepenggunaan tahun lepas. Ia meningkat berbanding tahun sebelumnya hanya 29,265. Justeru Timbalan Menterinya Fuzia Saleh berkata 7 saluran aduan disediakan bagi membolehkan pengguna mengemukakan sebarang aduan berhubung ke penggunaan. Saluran tersebut termasuk melalui QR Code, aplikasi WhatsApp serta portal e-aduan. Sejak Kerajaan Perpaduan mengambil alih pentadbiran, kita melakukan pelbagai usaha dan advokasi supaya berlaku usaha meremajakan sistem aduan, ya, dan membuatkan cara aduan itu lebih customer friendly dengan izin Puan Dipersua. Ya, jadi apabila berlaku begitu, maka kita lihat lebih kurang double, 2 kali ganda lagi jumlah aduan, kerana pengguna merasakan lebih mudah, ya, untuk menggunakan kaedah aduan, saluran aduan yang kita siapkan, iaitu antaranya ialah QR Code. Saya kira setakat itu saja perkembangan dari Parlimen. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Atika, terima kasih. Parlimen semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Adalah wajar sekiranya Pulau Pinang pohon supaya kerajaan persekutuan terus memberi perhatian kepada negeri kita. Lazimnya Pulau Pinang tidak pernah menafikan bahawa usaha pembangunan ekonomi adalah memerlukan suntikan serta sokongan berterusan daripada kerajaan persekutuan. Justru perhatian dan juga kerjasama dalam meningkatkan keperluan serta jaringan infrastruktur serta projek-projek mega yang tergedala sebelum ini adalah amat diperlukan demi pembangunan masa depan negeri dan secara tidak langsung kepada negara Malaysia. Dengan itu sekian, terima kasih. Boleh sit. Ada masa lagi 2 minit. Terima kasih Yang Berhormat Patu Kawan. Saya jemput Yang Berhormat Jasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, saya mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan untuk terlibat sama di dalam perbahasan titah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Semoga Allah memuliakan tuanku berdua di dunia dan akhirat. Tuan Yang Dipertua, di antara kesempurnaan Islam ialah sifatnya sebagai satu-satunya ajaran yang menyeru manusia supaya menegakkan keadilan di dunia ini. Keadilan yang diserukan oleh Islam adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dipengaruhi oleh sebarang kepentingan diri, keluarga, bangsa, keturunan, kelas, majoriti dan segala sebab-sebab yang lain. Ia adalah keadilan dalam pengertiannya yang sebenar,
yang dikurniakan oleh Tuhan yang Maha Adil kepada manusia sebagai rahmat darinya. Menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala ini di kalangan manusia dan menghapuskan kezaliman serta penindasan bahkan perhambaan sesama manusia adalah menjadi antara kewajipan para anbiya alaihimus salatu wassalam wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam, dan tujuan Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Islam bukan semata-mata menyeru manusia kepada menegakkan keadilan dan kemudian membiarkan manusia itu mencari-cari bentuk keadilan yang diperlukan itu tanpa sebarang panduan. Sebaliknya, Islam turut menyediakan suatu hukum dan peraturan yang lengkap dan adil bagi menjamin keadilan tersebut akan dapat ditegakkan di kalangan manusia secara berterusan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat 25, menurut Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, ayat itu adalah merupakan perlembagaan masyarakat Islam dan sistem perundangan masyarakat Islam. Masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang berhukumkan dengan undang-undang dari langit, berasaskan manhaj kebenaran, keadilan dan persamaan, dan ianya ditegakkan di bawah lindungan kekuatan yang memelihara dasar-dasar perundangan itu, yang menolak dan mengancam sesiapa sahaja yang berkeinginan melanggarnya atau mencabar kesuciannya atau berusaha untuk menghapuskannya, atau sesiapa sahaja yang cuba menyekat perkembangan dakwah Islam di dalam negara Islam atau di luarnya. Tuan yang dipertua, saya melihat isu Nick Allen sekiranya tidak ada tindakan segera dan pantas serta berkesan untuk mempertahankan enactment syariah di negeri-negeri dari terus dicabar, ia akan memberi kesan yang sangat membahayakan negara. Tindakan tegas kerajaan pada masa lalu dalam menyekat fahaman anti hadis dan mengharamkan penyebaran buku Kasim Ahmad sehingga fahaman tersebut dapat dibendung, pada masa ini ketegasan yang sama adalah sangat dituntut bagi membendung gelombang mencabar syariat Islam yang merosakkan akidah. Ia boleh membuka ruang kepada kemunculan berterusan golongan pelampau sekular yang radikal dan ekstrim. Kebimbangan kita tentang golongan pelampau sekular ini bukanlah tidak berasas, kerana ancaman golongan ini telah pun diperingatkan oleh Karen Leong di dalam artikelnya bertajuk Violent and the Intolerant Secularists yang diterbitkan pada tahun 2001. Beliau menegaskan bahawa intolerance, violence and extremism are not exclusive to people of faith, because there have always been secularists who are more violent, intolerant and extreme than the adherents of religions. Karen Leong membawa contoh Khmer Rouge yang berfahaman etis dan seorang ekstrim sekularis telah membunuh tidak kurang dari 2 juta orang rakyatnya dari tahun 1975 sehingga tahun 1979 dalam usaha untuk merealisasikan cita-cita sekular beliau. Begitu juga dengan Joseph Stalin dan juga Mao Zedong, dan begitu juga Adolf Hitler, dan begitu juga dengan Maximilian Robespierre. Justru itu, fellow kanan IKIM memetik kajian Karen Leong menyatakan secularism has indeed become a new religion, because like the old religion, it seeks to eradicate. Some of its followers also think that its belief system is universal and immutable. Di Perancis, golongan radikalis sekular ini telah mempergunakan pelbagai pendekatan bertujuan menghina Islam dan umat Islam. Seperti yang disimpulkan dalam artikel tersebut, kita tidak ingin dan tidak akan membenarkan keadaan ini berlaku di Malaysia. The secularists must be reminded that just as religious extremism is unacceptable, so is secular extremism and the condescending behavior of the secular extremists. Sekularisme bukanlah tongkat ajaib yang menjanjikan kebahagiaan dan kemakmuran negara, manakala pelampau-pelampau sekular ini bukanlah penyelamat yang dinanti-nantikan.
Bahkan sebaliknya kesemua itu adalah malapetaka bagi negara ini yang wajib dihalang sebagaimana ia telah menjadi malapetaka dan bencana kepada Barat sehingga hari ini. Justru itu sebagai ahli parlimen beragama Islam yang mewakili rakyat di Parlimen Jasin, saya menggesa kerajaan agar mengambil langkah segera dan bermakna untuk melindungi kehormatan Islam, hukum-hukum syarak dan keluhuran akidah Islam dalam negara tercinta ini. Kita berada pada penghujung umur dunia yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai zaman Islam dicabar dan ditolak. Adalah menjadi tanggungjawab kerajaan dalam negara yang perlembagaannya meletakkan Islam sebagai agama persekutuan agar bertegas menolak usaha-usaha golongan pelampau sekular untuk menghapuskan kekebalan Islam di dalam perlembagaan negara sebagai agama persekutuan. Hukum jenayah berasaskan syariat Islam dan seterusnya menundukkan Islam sepenuhnya kepada ideologi dan undang-undang ciptaan manusia seperti yang berlaku kepada kedudukan agama di Barat. Dalam rangka melindungi kekebalan Islam itu, para pengamal undang-undang beragama Islam wajiblah mendahulukan Islam atas yang lain daripadanya. Tuan Yang Dipertua, oleh kerana percakapan ahli politik telah dituduh sebagai menunggangkan agama, walaupun sebahagian ahli politik tersebut adalah terdiri dari bekas ahli Majlis Fatwa Negeri, para asatizah yang memiliki PhD dan para ulama kelahiran pondok serta para pendakwah yang berwibawa, maka izinkan saya dalam isu Nick Allen ini memetik langsung dari buku tulisan almarhum bekas Mufti Negeri Sabah Haji Said Haji Ibrahim sebagai peringatan bersama khususnya sekumpulan pengguna internet yang keliru sehingga ada yang mempermain-mainkan hukum syarak. Akidah wajib dipelihara. Saya ingin bertanya berkait isu ini, adakah kerajaan ada mengeluarkan panduan berkait akidah Islam yang berkaitan dengan persoalan ini? Buku yang berjudul Jenayah Murtad dari Sudut Hukum Syarak dan Perundangan Islam. Perkara-perkara yang menyebabkan menjadi murtad. 4. Memperolok-olok atau mengejek-ngejek sesuatu hukum yang sudah jelas diketahui dalam agama Islam dan disebutkan nasnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana mereka yang melakukan perbuatan tersebut adalah bermakna mereka memperolok-olok dan mengejek-ngejek Allah dan Rasulnya dan kitabnya Al-Quran yang menyebabkan mereka itu menjadi murtad. 5. Melahirkan kebencian dan kemarahan ketika menyebut dan mengingati Allah dan Rasulnya atau ketika dibacakan ayat Al-Quran. Apa yang dinyatakan oleh almarhum Mufti adalah ajaran Islam berkaitan akidah yang tidak boleh diubah suai menurut hawa nafsu, menerangkan batas-batas iman dan kufur tanpa mengkafirkan seseorang yang beriman adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia bukan ajaran Khawarij atau fahaman pelampau agama sebagaimana yang disalahfahamkan. Boleh tanya sikit, Jasin? Saya gunakan peraturan 37(2) tidak membenarkan penjelasan. Sila duduk. Tuan Yang Dipertua, adalah tidak wajar apabila pembangkang yang telah dipilih oleh rakyat dalam kerangka sistem demokrasi untuk melaksanakan tanggungjawab checks and balance dalam menegur kepincangan kerajaan dan memberi nasihat untuk kebaikan negara cuba diberikan gambaran sebagai Khawarij. Siapakah yang menyuntik idea ini dan untuk tujuan apakah ia dilakukan? Yang jelas, tuduhan demikian telah ditolak sendiri oleh para ulama yang pakar. Sila. Mohon sedikit masa lagi. Tidak cukup masa, sila gulung. Oleh para ulama yang pakar mengenai aliran-aliran yang menyeleweng yang pernah muncul dalam sejarah Islam. Sebagai contohnya, di dalam buku kajian mengenai mazhab Khawarij oleh Dr. Muhammad Anwar Hamid Isa, Profesor Akidah dan Falsafah, Universiti Al-Azhar, di bawah fasal Qiwal Mu'aradah atau kuasa yang bertentangan, beliau mengatakan fahaula'i la yusammuna bil khawarij li'annahum lam yadkhulu ba'du li'annahum wa asdaqu wasfin yantabiqu alaihim huwa al qiwal mu'aradah awil ahzabil mu'aradah, yang bermaksud
mereka itu tidak dinamakan sebagai Khawarij. Gambaran yang paling tepat bagi mereka ialah sebagai kuasa pembangkang atau parti-parti pembangkang. Tuan Yang Tertua, yang terakhir saya ingin menegaskan bahawa kebenaran yang dibawa oleh Islam yang disebut dalam perlembagaan persekutuan itu adalah kebenaran mutlak, kebenaran yang berpaksikan kepada ketauhidan Allah yang maha sempurna. Apa sahaja yang berlawanan dengan Islam adalah kebatilan dan kejahilan. Justru itu premis bahawa kebenaran tidak ada batasan atau tanpa batasan yang sering diungkapkan dewasa ini adalah ajaran yang bukan berasal dari Islam. Sebaliknya ia adalah dicedok dari fahaman pluralisme dan falsafah barat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin." Perkara yang benar ialah yang datang dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari kalangan orang-orang yang ragu. Dalam rangka mendaulatkan Islam sebagai agama bagi persekutuan, terjemahan dan kefahamannya mestilah diambil dari ajaran Islam itu sendiri. Ketulinan kefahaman Islam mestilah dijaga agar pelaksanaannya tidak terpesong, bukan dicampur adukkan dengan fahaman falsafah dan ideologi ciptaan manusia, sama ada sekularisme atau liberalisme ataupun sosialisme ataupun pluralisme, sehingga melahirkan Islam jadi-jadian yang sesat lagi menyesatkan pengikutnya. Yang berhormat, masa sudah tamat. Saya terpaksa hentikan Yang Berhormat kerana kita tak ada usul 12.1 hari ini. Sila duduk. Saya jemput Yang Berhormat Gombak. Tak sempat bagi salam dah satu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih timbalan yang dipertua, rakan-rakan ahli dewan yang saya kasih sekalian. Gombak ingin merakamkan menjunjung kasih di atas titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ini almarhum Sultan Iskandar, yang sedikit sebanyak menyentuh tentang kepentingan perpaduan di kalangan rakyat dan warganya, dan sekaligus saya percaya ia akan mampu membantu usaha Malaysia untuk kembali ke arah landasan yang tepat untuk menjadi sebuah negeri yang lebih berdaya saing dan mampu untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyatnya. Timbalan yang tertua, di saat masa yang tidak begitu panjang, saya ingin menyebut tentang beberapa cabaran yang perlu kita hadapi pada tahun 2024. Syarikat dan sebagainya yang menjadi rakan dagang pastinya akan terkesan kerana berdepan dengan waktu dan saat pilihan raya tersebut. Yang berhormat sekalian, saya percaya di saat kita telah melepasi waktu-waktu ini, seruan terhadap perpaduan merupakan satu seruan yang paling utama dalam memastikan kita kembali berada dalam track selepas kita ingin memulihkan diri dalam pada kita berdepan dengan COVID-19 dan kesan-kesannya selepas itu. Satu perkara yang saya ingin sentuh dalam perbahasan ini ialah tentang perusahaan kecil sederhana ataupun industri kecil sederhana di seluruh Malaysia yang merupakan 97% daripada syarikat-syarikat yang berdaftar di dalam negara kita. 1.15 juta syarikat-syarikat yang berdaftar dalam negara kita merupakan syarikat-syarikat yang berdaftar di bawah kategori PKS ataupun perusahaan kecil dan sederhana. Dan sektor ini menyumbang kepada 38.2% kepada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK nasional. Namun untuk memberikan peluang dan ruang untuk Malaysia berkembang dengan lebih pesat ke arah mencipta satu ekonomi yang sihat dan vibrant, kita harus bicara soal kebersaingan negara ataupun national competitive advantage bagi negara kita. Ini penting untuk menegakkan Malaysia sebagai feeder kepada negara-negara lain tetapi meneroka peluang untuk menjadi pemimpin ekonomi terutamanya di rantau ASEAN. Gombak berpandangan bahawa terdapat sekurang-kurangnya dua ruang yang Malaysia mempunyai kelebihan dan menjadi rujukan di rantau ini, iaitu dalam aspek penghasilan tenaga dan terutamanya dari sumber yang boleh diperbarui, serta menjadi negara pertama di Asia mempunyai kelengkapan dan latihan high-end dalam bidang teknikal dan vokasional. Dalam mencapai hasrat ini, kita harus memberikan satu ekosistem inovasi dengan membina sistem inovasi nasional. Ahli-ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, kalau kita mengambil pengalaman negara Jepun pada tahun 90-an, mereka bermula dengan industri pembuatan kereta dan menghasilkan kereta bersaiz kecil dan murah, dan saingan utama mereka pada ketika itu adalah bagaimana melalui dan membangunkan dengan kos yang rendah. Kemudiannya syarikat-syarikat ini meningkatkan kualiti pengeluaran, membuat lab-lab tertentu dan juga kajian dan riset sebagainya. Dan pada hari ini pengeluar kereta terbesar di dunia adalah Toyota daripada Jepun.
Saya bukan ingin menggalakkan ataupun menumpukan agar kita membina sektor ini sahaja, tetapi bagi saya apa yang patut dibangunkan dengan segera ialah bagaimana beberapa aspek seperti tenaga kerja, talent pool yang berkualiti, digitalisasi, ease of doing business di peringkat nasional. Ini 3 perkara yang wajar kita perkemaskan dalam menggalakkan dan memperkemaskan bidang PKS ataupun perusahaan kecil dan sederhana. Dan saya bercadangkan di sini bahawa apa salahnya pada tiap-tiap tahun kerajaan mencubit lebih kurang 5% daripada keseluruhan 106.420 bilion ringgit. Ini adalah kutipan cukai yang dihasilkan pada tahun 2023 sebanyak 106 bilion ringgit. Mencubit sedikit sebanyak 5% iaitu sebanyak 5.3 bilion untuk diagihkan kepada negeri-negeri berdasarkan kepada pencapaian-pencapaian mereka dalam membangunkan PKS. Program pembangunan PKS tidak boleh hanya ditumpungkan di peringkat nasional saja. Pihak negeri harus dipertanggungjawabkan untuk membangunkan PKS, kerana dengan membangunkan perusahaan kecil dan sederhana ini secara tidak langsung, hadirin yang berhormat sekalian, kita akan mampu untuk menangani serta membangunkan ekonomi kita dan boleh menjadi penampan kepada masalah-masalah lain yang mungkin kita akan hadapi. Hadirin yang berhormat yang saya kasih sekalian, memang sebenarnya negara kita berada dalam proses pemulihan dan belum sebenar-betulnya lengkap dan boleh dipulihkan. Saya mengambil pandangan yang disebut oleh Macang dalam beberapa perkara tentang ringgit. Tetapi dalam 2 taklimat yang saya hadiri bersama dengan institusi perbankan, secara konsisten institusi perbankan tersebut menganggarkan ringgit boleh mencecah pada angka sekitar 4.4 sehingga 4.2 pada akhir tahun ini. Dan kalau Macang tadi sebutkan tentang angka ringgit mencecah angka tertinggi, daripada tempoh 20 hari bulan sampai hari ini, ringgit terus mencatatkan pengukuhan dan hari ini telah turun kepada $1 Amerika Syarikat kepada RM4.70. Dan ini harus diberikan ruang kepada pihak kerajaan persekutuan untuk mengatasi isu-isu tersebut. Di samping kita mengekalkan OPR yang masih lagi rendah, dan hari ini pengumuman OPR masih lagi 3% yang sekaligus mengurangkan kadar inflasi, dan kita berjaya mengurangkan kadar inflasi sebagaimana pengumuman dan juga rencana yang telah dibuat oleh Menteri Ekonomi. Saya masih ingat pada awal kita ambil taklih pada lepas 2022, kadar inflasi kita adalah 5 dan 4%. Dan sekarang di bawah 2% ataupun di bawah 3%. Dan ini merupakan satu pencapaian di samping kita usaha untuk meningkatkan ringgit. Begitu juga apabila disebut tentang Goodyear, Sabah. Nah, saya nak terangkan pasal Goodyear tadi. Saya nak terangkan pasal Goodyear. Sebab disentuh tentang Shah Alam dan disentuh oleh Kuala Lumpur. Bila saya semak pagi tadi selepas berita ini keluar, rupanya Goodyear telah menutup kilang di Akron, Ohio yang menarik 500 pekerja pada tahun 2023. Goodyear juga telah melakukan restructuring drive pada September 2023 untuk memotong 1,200 pekerjanya di Eropah Timur dan juga di Afrika dan juga di Asia. Ini dilakukan kerana Goodyear telah menstruktur semula struktur perniagaan mereka kerana tak mampu bersaing dengan pesaing-pesaing lain seperti Michelin and Bridgestone. Saya bukan nak tanya. Bukan. Saya tidak perlu ulasan. Cuma saya nak bagi tahu maksudnya kenyataan Macang tadi tu dia tipu lah tu. Tipu. Sila duduk. Saya rasa tak, dia tak menipu tapi dia memutar balik daripada realiti dan keadaan yang sebenar dengan membuat persepsi yang dibuat untuk memburukkan kerajaan di saat kita ingin mempertahankan dan mempudahkan ekonomi kerajaan. Baca memo daripada Goodyear itu penuh kalau boleh di sini. Memo daripada Goodyear itu sendiri. Dan saya bacakan laporan penuh daripada Goodyear di peringkat tahunan. Bagaimana mereka menutup dan menyusun kerana mereka kena menyusun balik. Kosnya adalah kos yang tinggi dan kos pekerja-pekerja di negara-negara yang seperti Vietnam dan sebagainya adalah lebih rendah. Ini adalah contoh bagaimana kita harus menganggap dan kita kena menerima. Bila kita sebut kelulusan pelaburan yang datang tahun 2024 bernilai 329 bilion, dia kata tipu pula. Itu angka yang dikeluarkan oleh Maidah. Itu contoh bagaimana perubahan dan pembaikan telah dilakukan dan ada ruang lain untuk kita lakukan kebaikan. Hadirin berhormat sekalian, terakhir di 1 minit 39 saat terakhir, saya ingin mengambil peluang ini untuk menyebutkan bahawa kita juga harus bersedia untuk menjecah tahun 2025. Satu perkara penting yang akan berlaku di tahun 2025 ialah Malaysia akan kembali menjadi tuan rumah untuk ASEAN.
Selaku hos dan ibu pejabat ASEAN yang akan bertapak di Kuala Lumpur selama beberapa tahun, saya percaya kita harus bersedia merangka dan merebut peluang ini. Namun begitu, ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan. Antara yang kita harus segera lakukan ialah untuk memastikan kita mengenal pasti untuk lebih terbuka dan meraihkan kepelbagaian multiculturalism. Tapi kalau kita membuka budaya kita dengan budaya tertutup, bagaimana kita ingin menjadi hos yang baik? Dan kepentingan ASEAN bukan hanya terlingkung dalam negara-negara ASEAN, tetapi kepada rakan-rakan dialog ASEAN seperti Australia, Amerika, Korea ataupun China yang merupakan kuasa-kuasa besar kepada ekonomi. Justru awareness ataupun keyakinan ataupun keprihatinan dan kepekaan rakyat terhadap ASEAN ini harus dipertingkatkan, kerana dalam satu kajian menunjukkan bahawa rakyat Malaysia kurang arif